terang sangat Okay. Assalamualaikum. Hari ni FB Live saya buat lewat pukul love. Hari ni FB Live saya buat lewat sebab tadi pukul 8 ada macam majlis kecil. Taklah majlis, keraian adik saya birthday yang ke ... So buatlah makan-makan. Memang makan-makan sikit je lah. Buat goreng bihun kan. So dah settle. So hari ni punya malu saya nak buat, tapi kita buat je lah kan. Hari ni punya FB Live mengenai language of love. So ceritanya bertitik tolak daripada hari kami punya girl getaway. Kami punya staycation hari Sabtu dan Ahad yang baru-baru ni kemarin yelah semalam so staycation tu kami ada buat satu ujian language of love so menarik sebab mula-mula saya ingatkan untuk macam couple-couple je, tapi bila kita dapat result tu sebenarnya lebih kepada kalau untuk mengenali diri pun menarik juga buat ujian tu. Jadi saya akan letakkan link di profile saya ada letak link dan saya akan buat live. Sekejap ada call pula masuk. Sekejap, saya kena reply kat sini. Sekejap tiba-tiba buat live ada orang masuk pula panggilan. Okay, jadi saya akan buat live di sini. Macam mana saya nak buat ni? Menggunakan tak kuat sangat. Kuat okey ke terang sangat. So saya akan buat dia punya what they call it, isi borang tu online tu secara live Jadi kalau siapa yang saya try sekejap dia punya link, saya bacakan link dia. Sekejap, saya dah letak kat profile tadi. So saya cuba letak sekarang dekat page So dia 5 language of love. Sekejap okay, sekejap. Kat mana tadi? So kita pergi dekat sekejap saya letak dekat ni lah. Saya tulis dekat ni saya tulis dia punya link tu. Jadi masing-masing pun boleh buat juga serentak. Tapi buat sendiri lah jangan tiru. Part ni jangan tiru Sekejap. Saya letakkan di sini. So dia 5 language of love. Kenapa dia tak masuk Okay, sekejap saya letak klik kat sini. Lepas tu saya copy. Sekejap ni lain sikit daripada yang saya buat mula-mula dulu tau. Yang mula-mula hanya ada 3. Yang kali ni dia akan ada 5 jadi saya dah tengok tapi macam nervous juga tak nak buat. Sebab bila kita buat benda-benda profiling ni, orang selalu kata okey kalau buat profiling dia kena cepat-cepat, tak boleh fikir lama sangat. Saya setuju dengan tak setuju pada masa yang sama lah. Sebab
bagi saya kalau cepat sangat tu sebenarnya kita pilih apa yang terlintas dalam kepala, tapi sebenarnya bagi saya lah, ni pendapat peribadi tapi dalam kehidupan seharian kita tak ada buat benda yang macam spontan nak buat. Setiap keputusan yang kita buat pun kita fikir dulu kan. So bagi saya macam bila orang kata nak buat profil ni kena buat laju-laju, saya tak berapa ni jugalah. Sebab bagi saya dalam kehidupan seharian tak ada istilah macam nak impromptu. Walaupun impromptu kan, tapi still kita kena planning juga sebenarnya. Sekejap control copy. So saya letak dekat sini. So sekejap saya letak dekat bahagian komen. Okay, so saya letak link. Okay, 5lovelanguages.com/quizzes Okay, so saya dah letak. Sekejap. Dia keluar tak? Dia appear tak? Okay. So nanti tu dah appear. Okay. Jadi saya pun akan buat serentak sekarang. Okay. So siapa yang nak buat sekali dengan saya pun boleh. Jadi okay, kita masuk Okay, nak buat ni nervous. Kita nak buat secara live. Okay. So dekat sini dia masuk-masuk kita tekan, dia ada tulis learn your love languages. Kemudian dia kata tick the profile that suit you. Dia ada couples quiz, teen quiz, children quiz dengan single quiz. Mana yang kena dengan saya, Children definitely tak lah. Teen rasanya hati je teen tapi teenager, tapi dah tak masuk kategori tu. Nak kata couple, tak ada couple lah. Jadi saya ambil yang single Jadi saya tekan begin single quizzes. Okay, kita tanya gender mula-mula sekali Maksud ni gender, saya tengah buat ni memang saya tengah dalam komputer, saya tengah buat Okay, dia tanya age. Saya punya age ni saya dah 45 plus. So kotak yang terakhir 45 plus. Select your country, saya tak nak lah. Boleh tak? Tak boleh. Terus je. Ikut. Tekan je lah mana-mana country kan. United States. Have you read the 5 language? Dia mesti ada modul ni. Saya kata no, tak pernah lagi. Okay, dia dah start. First question is more meaningful to me when, dia ada dua je sebelah-sebelah. Okay, it's more meaningful to me when someone I love send me a loving note, text, email for no special reason, atau I hug someone I love. Saya tekan someone ni lah, for no special saya pilih yang tu. Lepas tu it's more meaningful to me when I can spend alone time with someone I love, just us, ataupun someone I love does something practical to help me out. So antara spend alone time dengan does something practical, saya rasa buat practical lah. Okay, sebab dia dua je. Okay, it's more meaningful to me when someone I love gives me a little gift as a token of our love, of concern for each other, atau I get to spend uninterrupted leisure time with those I love. Itu saya pilih yang itulah. Okay. Lepas tu, it's more meaningful to me when someone I love does something unexpected for me to help me with a project, ataupun lebih meaningful if I can share an innocent touch with someone. Tak yalah touch for me. Saya pilih ni. Dia tolong tanpa minta. Saya nak buat tu. Lepas tu soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love puts their arm around me in public, ataupun someone I love surprises me with a gift. Saya pilih itulah. Okay. Lepas tu, it's more meaningful to me when I'm around someone I love, even if we are not really doing anything. Ataupun it's more meaningful if I can be comfortable holding hands, high five, or putting my arm around someone I love. For me, it's more meaningful kalau just having someone around, tak buat apa-apa, really okay. Saya pilih yang tu. Okay, soalan seterusnya, quiz ni saya buat live quiz ni. It's more meaningful to me when I receive a gift from someone I love, ataupun I hear from someone I love that they love me. Kalau dalam kes ni, saya kata receive love lah. Lepas tu, soalan seterusnya, it's more meaningful to me when I sit close to someone I love, ataupun more meaningful when I am complimented by someone I love for no apparent reason. Saya suka tu lah. Okay.
It's more meaningful to me when I get the chance to just hang out with someone I love, ataupun I unexpectedly get small gift. Ini saya pilih hang out with someone I love. Okay. Jadi siapa yang nak join sekali buat sendiri punya pun boleh. Ada link saya letak kat bawah tu. Okay, soalan seterusnya, it's more meaningful to me when I hear someone I love tell me I'm proud of you. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love helps me with a task. Saya pilih itulah. Someone I love tell me I'm proud of you. Oh. Okay. It's more meaningful to me when I get to do things with someone I love. Ataupun it's more meaningful to me when I hear supportive words from someone I love. Saya pilih supportive words lah. Okay. So it's more meaningful to me when someone I love does things for me instead of just talking about doing nice thing. Ataupun more meaningful to me when I feel connected to someone I love through a hug. Saya pilih yang first lah. Just talking about doing nice thing. Bukan, buat doing things for me. Okay, saya pilih yang tu. Okay, soalan seterusnya, it's more meaningful to me when I hear praise from someone I love. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love give something that show they were really thinking about me. Kalau macam ni, bolehlah present, just thinking dapat present. Bolehlah, saya pilih yang tu lah. It's more meaningful to me when I'm able to just be around someone I love. Ataupun it's more meaningful to me when I get a bad rap for someone I love. Just sitting around pun okay for me. Right. Lepas tu, soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love react positively to something I accomplish. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love does something for me that I know they don't particularly enjoy. Kalau dalam kes ni saya rasa react positively lah. Kalau dapat angguk pun okay. Lepas tu, it's more meaningful to me. Panjang ni soalan dia ni. Banyak. It's more meaningful to me when I'm able to be in close physical proximity to someone I love. Ataupun it's more meaningful to me when I sense someone I love showing interest in the things I care about. Itu saya suka lah. Okay, it's more meaningful to me, that part. Soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love working on special project with me that I have to complete. Ataupun it's more meaningful to me if someone I love give an exciting. Saya suka tu lah, exciting gift. Unexpected lah juga kan. Okay. Next, it's more meaningful to me when I'm complimented by someone I love on my appearance. Untuk pakaian. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love takes the time to listen to me and really understand my feeling. Saya pilih yang itulah. Okay. So soalan seterusnya, it's more meaningful to me when I can share a meaningful touch in public with someone I love. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love offers to run errand for me. I prefer orang buatkan errand lah untuk saya. Ni buat kerja macam pergi beli barang ke kan. Saya mungkin touch ni tak berapa kot. Tak tahu, nanti kita tengok apa dia punya profiling. Okay. Soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love does something special for me to help me out. Ataupun it's more meaningful to me when I get a gift that someone I love put thought in choosing. Saya choose tu. Okay, saya choose tu. Okay. Siapa yang baru mengikuti, boleh lihat link yang saya bagi. Saya sekarang tengah buat live ujian The Language of Love. Jadi boleh buat Kat situ ada 4 kategori kita boleh pilih, sama ada untuk couple quizzes, kids quizzes, children, teens quizzes ataupun single quizzes. So sekarang ni saya tengah buat single quizzes So untuk tahu apa language of love yang sebenarnya kena dengan diri saya lah. Okay. Bukan kena, yang saya preference saya. Okay. So ini soalan seterusnya. It's more meaningful to me when someone I love doesn't check their phone while we're talking with each other. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love goes out of their way to do something that really
pressure on me. Macam tengah-tengah sibuk kan, sama dia orang kata, biar I lah buat ni, saya buat tu lah, saya pilih itu. Okay. It's more meaningful to me when I can look forward to a holiday because I probably get a gift from someone I love. Ataupun it's more meaningful to me when I hear the words I appreciate you from someone I love. Saya pilih itulah. Okay. So next, okay, it's more meaningful to me when someone I love and haven't seen in a while think enough of me to give me a little gift. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love takes care of something I responsible to do but feel so antara dua ni, saya rasa saya pilih itulah, yang dah lama tak jumpa. Okay. So siapa boleh buat sekali okay. So soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love doesn't interrupt me while I'm talking. Ataupun it's more meaningful to me when gift giving is an important part of the relationship. Tak nak ni, saya pilih yang satu. Bila saya cakap lah, saya rasa tak apa, ni saya lah. Okay. Okay, next question. Someone I love helps me out when they know I'm already tired. Ataupun it's more meaningful to me when I get to go somewhere while spending time with someone I love. Kalau compare dua tu, saya rasa saya pilih orang ni lah, yang bantu saya tanpa diminta. So it's more meaningful to me when someone I love touches my arm or shoulder to show their care or concern. Ataupun it's more meaningful to me when someone I love give me a little gift that they pick up in the course of their normal day. So antara dua tu, saya pilih ni lah. Antara touch dengan gift, saya terima gift lah. Okay. So soalan yang seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love say something encouraging to me. Ataupun it's more meaningful to me when I get to spend time in a shared activity or hobby. Saya pilih ni lah, aktiviti atau hobi. Okay. Sikit lagi. Tinggal lagi 90%. Maknanya ada lagi sikit lah soalan. Okay. Soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love surprises me with a small token of their appreciation. Ataupun it's more meaningful to me when I'm touching someone I love frequently. Touching ni, I tak berapa ni lah. So, saya pilih yang small token lah. Okay, sikit lagi. Soalan seterusnya, it's more meaningful to me when someone I love helps me out, especially if I know they're already busy. Ataupun it's more meaningful to me when I hear someone I love tell me that they appreciate me. So antara dua ni, saya rasa saya pilih yang helps me out lah. Helps me out lah, saya mesti pilih yang tu. Okay, next. It's more meaningful to me when I get a hug from someone whom I haven't seen in a while. Kalau kita tengok dia ulang-ulang soalan, tapi dia sebab dia kena pilih antara dua tau. So soalan tu dia compare dengan something new. I get a hug from someone whom I haven't seen in a while. Ataupun it's more meaningful to me when I hear someone I love tell me how much I meant to him or her. Antara hug dengan someone say something, I pilih someone say something lah. Okay, so dia tengah kira sekejap, dia tengah kira. So ada sesiapa tengah buat sekali ke? Okay, okay. So saya dapat dia punya ni apa? Sekejap ada lagi sebelum. Someone I love give me a little gift token for concentration each other is more meaningful. Okay, antara dua je. It's more meaningful to me when someone I love give me a little gift as token can spend time alone. So antara gift as a token dengan spend alone time, saya rasa spend alone time lah, just the two of us. Okay, alright, lagi tak? Ni dah satu masa. Okay, so saya pilih punya ni. Okay, saya akan download. Sekejap, saya try. Boleh tak saya masuk dekat, saya cuba So, sekejap saya try. So, dekat sini saya punya primary love language. Drum roll please. So, your primary love language is quality time. Kat sini quality time ialah 29%. Tapi kalau tengok sekali imbas macam ni, dia macam lebih kurang lah. Act of services 23%.
quality time 29%, words of affirmation 23%, lepas tu receiving gift 26%. So kita nampak around nombor sama-sama jugalah. So 23% ada dua, acts of services dengan affirmation. So words penting, dapat gift pun penting. Okay. Yang tak ada langsung zero ialah physical touch. Okay. So kat sini dia kata macam ni, in quality time, nothing says I love you like full undivided attention. Being there for this type of person is critical, but really being there. So ini part quality time lah. Sometimes kita ada bersama orang tu, tapi kita tak ada quality time. Kita ada tapi kita tengah tonton TV ke, kita pegang handphone, pegang buku pun, actually kita tak quality time tau. Tapi it depends. Sebab ada setengah orang memang prefer you say it best without saying anything at all lah. Maknanya baca buku tapi duduk sama, dia dah rasa quality time. Saya rasa ini lain orang lain lah, dia punya interpretation. So kat sini, but really being there with the TV off, fork and knife down, and all chores and tasks on standby makes you feel truly special and loved. Distraction, postpone activity or the failure to listen can be especially hurtful. Betul kan? So kalau macam orang, macam kita dah plan lepas tu kata tangguhlah dulu, dia macam kita dah letak satu keterujaan untuk menuju ke arah aktiviti tu, dia ada hurtful. Lepas tu whether it's spending uninterrupted time talking with someone else or doing activity together, you deepen your connection with others through sharing time. So menarik juga dia punya ni. So saya akan print my result. So saya akan cuba, saya cuba save ni. Saya tengok boleh save JPEG tak? Saya download. So nanti saya akan share dekat sini So siapa yang nak buat sekali, ada tak JPEG? Tak ada, format dia PDF. Nanti saya tukar. So siapa yang nak buat sekali ujian Language of Love, boleh pergi dekat link saya ada letak. So sebenarnya Language of Love bukan hanya untuk couple, dia untuk teenager. Apa yang teenager tu rasa, apa yang dia sebenarnya dia perlukan. So ada yang perlukan words affirmation, macam kita perlu dengar orang puji kita. Bukanlah puji macam oh hebatnya, tahniah, anda lah yang terbaik selalu. Kadang-kadang word of affirmation tak perlu macam tu kan. Tapi ada setengah orang perlu sekali-sekala terima word of affirmation. So sekejap saya cuba buka ni, saya tukar JPEG untuk saya pindahkan masuk dekat FB Live So kalau ada soalan boleh tanya. So sebelum sebelum saya buat FB Live mengenai word of mengenai Language of Love ni, apa yang kawan-kawan assume saya akan buat kan. Saya pun masa kawan saya suruh saya buat ujian Language of Love, saya ingat macam untuk couple je kan, ataupun apa yang kita nak daripada relationship. Tapi relationship yang dimaksudkan dalam ni tak semesti untuk couple je. So menariklah juga. So boleh letak soalan, boleh letak pendapat juga Sekejap saya akan jadikan dia JPEG. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya Sekejap saya akan try jadikan JPEG. Boleh tak? Okay. So saya rasa memang penting lah quality of life ni. Sekejap saya try tukar, save, kita export jadi JPEG. Okay. Sekejap. Dah. Okay. Kita try. Kau dapat masuk Ni saya share apa yang saya buat tadi. Boleh tak sekejap? Sekejap. Okay, komen. So saya drag masuk dekat komen. Sekejap, boleh tak? Ke dia macam ni? Post stiker.
So kalau ada siapa nak tanya boleh ya. So saya baru je membuat satu profiling sebenarnya. Profiling mengenai language of love. Nak tahu saya ni sebenarnya nak dalam persahabatan saya apa yang saya expect daripada keluarga. So mungkin kadang-kadang benda ni dia subconscious, kita tak sedar. Saya tak sedar sebelum buat ni. Jadi sekarang ni baru saya realize saya perlukan bila saya sebut language of love, apa yang perlu saya memerlukan dalam perhubungan antara kawan-kawan ke ialah quality time lah. Kita tengok boleh tak? Insert emoji, post a sticker. Tak boleh. Okay. So kalau ada soalan, so siapa yang dah pernah buat ni mungkin boleh share apa yang kawan-kawan dapat result daripada ni. So result saya tadi nanti saya cuba kemudian lah. Tapi apa result yang saya dapat tadi ni ialah yang highest tu quality of time. So ini yang your primary love language. So saya perlukan quality time. Next tu ialah receiving gift. Saya rasa maksud kat sini dia tak ada mention, dia elaborate lagi tak adalah. Tapi receiving gift ni tadi macam dia kata kalau benda-benda unexpected. Jadi mungkin macam dalam saya rasa in my defense saya tak adalah perlukan hadiah untuk birthday. Kawan-kawan pun tak tahu bila birthday saya kan. Tapi unexpected tu saya suka. I just macam kalau orang kata I want to give you something just because it's a Wednesday. Macam tu je bukan maknanya because it's birthday ke apa kan. Tu. So receiving gift dapat tinggi juga 26%. Next ialah saya dapat words of affirmation dengan act of services. Dua-dua tu 23%. Dia bagi percentage lah. So menarik juga dua ni. Words of affirmation. Mungkin juga sesekali saya perlu dengar kawan-kawan ke keluarga kata you did well, macam tu. Tapi kalau selalu sangat tu macam saya rasa tak lah kot kan. So next act of services, saya rasa kalau ikut soalan tadi, act of services ni orang bantu saya dalam keadaan saya tak sangka-sangka. Saya tengah sibuk kan, tak sangka-sangka orang datang tolong. Dia macam ambil satu beban tu dia buatkan, macam leganya. Ataupun saya tahu dia tengah sibuk, whoever lah, keluarga ke kawan, dan dia ambil, dia kata marilah dia tolong sekali. Itu macam leganya kan. So mungkin itulah dia punya maksud act of services ni. So ini antara saya punya language of love. Tapi yang kosong kat sini ialah physical touch. Saya mungkin bukan jenis orang yang touching tak. So saya tak perlukan hug. Kalau saya sedih pun semalam masa yang kami gegel staycation tu ada bincang juga macam when sedih kan, do I need a hug? Sekali-sekala lah, tapi bukanlah selalu kan. Sebab saya bukan orang yang jenis pegang-pegang, tak kan. Tapi word of encouragement tu saya suka lah. Tapi macam you can do this, you can do this better. Saya suka yang tu lah. Jadi kalau ada kawan-kawan ada nak tanya soalan apa-apa, hari ni saya buat memang tadi lewat sikit. Saya start 10:10. Saya mungkin akan habiskan dalam 10 minit lagi sebab ini pertama kali saya buat selepas pukul 9. Kita start dari pukul 10:10. Jadi kalau ada soalan jadi macam apa lagi saya buat macam masa pertama kali hari Sabtu hari tu saya buat benda ni, takut tau saya nak buat survey ni. Dia macam dia bukan takut, macam mana dia macam kena fikir macam aku macam ni ke, macam tu. Dia macam fikir lama lah. So bagus juga soalan-soalan dia, macam kita boleh reflect balik secara tak langsung. Maknanya bukan sahaja saya menantikan keputusan, tapi pada masa yang sama juga saya terfikir mengenai perkara tersebut yang saya tak tahu mengenai diri sendiri. Itu saya rasa menarik lah survey ni. Jadi kawan-kawan boleh try juga buat eksperimen dan survey ni. Dia sebenarnya profiling pergi dekat www.5language5
lovelanguages.com/quizzes/ saya rasa ni modul ni ada company ke buat apa kan. Tapi bagi saya, ni pendapat peribadi lah profiling, kita ada banyak sebenarnya profiling. Setakat ni yang saya paling suka, yang warna-warna tu pernah saya buat, tapi saya tak, macam nak cakap sebab masa saya buat tu, saya rasa macam ada something tak kena. Sehinggalah saya buat ada satu profiling, saya suka sangat. Profiling ni, saya tak ingat lah company apa yang buat ni. Dia mengukur kita punya, dia ada 4 warna tu. Sama ada kita ni conceptual ke apa lagi saya tak ingat lah, ada 4. Tapi dia compare kita dengan 100 orang, dia macam 100 orang. So macam mana kita berada, sifat kita, personality kita apabila berada dalam kurang daripada 10 orang dengan lebih daripada 50 orang. Dia ada mention, dia macam dia buat kumpulan-kumpulan orang. Saya suka yang tu. Jadi saya saya tak ingat lah saya buat profiling tu. Tu saya suka sebab dia mengukur kita apabila kita berada dalam bilangan kelompok yang berbeza. Saya pun baru realise masa saya buat profiling tu. Macam ni tau. Kalau macam contoh diorang kata otak warna purple lah, warna hijau kan. Ya, tapi kenapa dia tak ada ukur pada usia berapa ataupun selepas melalui pengalaman apa? Sebab saya pernah dengar masa saya pergi ambil survey tu, dia ada explain macam ni tau. Kalau kita melalui peristiwa tragis dalam hidup kita, kena stroke, kena kemalangan, kematian, automatik tau, the way kita berfikir berubah. Dia ada paradigm shift disebabkan oleh sesuatu perkara. Jadi bila orang buat profiling brain colour semua-semua tu, sebenarnya saya terfikir, adakah dia ambil kira perubahan dalam membuat keputusan tu sendiri. Sebab diorang kata brain colour ni kita dilahirkan. Agree, saya percaya betul, saya setuju. Tapi kan kita semakin dewasa, kita melalui pengalaman berbeza kan. Pengalaman, kalau orang yang kena tsunami, adakah sama dengan orang yang tak ada kena tsunami? Dia punya pemikiran terus berbeza, cara dia buat keputusan pun berbeza. Kalau dulu mungkin dia boleh take time, tapi mungkin selepas bencana dia terus macam berfikir laju untuk surviving mode. So part tu lah, bila profiling saya selalu query part tu lah. So dalam kes yang saya baru buat ni, profiling mengenai language of love, saya suka sebab dia juga reflect pada diri kita. So at the same time kita berfikir lah, kalau aku terima antara perkataan ataupun hadiah, mana aku suka? Ada macam tanya balik. Saya suka ni. Saya bacakan lah Rohaniah ada cakap, dia kata saya sebenarnya appreciate hug kalau jumpa orang yang kita sayang dan dah lama tak jumpa. Masa sedih dapat hug dari kawan yang care adalah melegakan. Tapi dalam test tadi saya dapat kosong untuk fizikal. Kan. So saya tengok untuk physical touch. Sebab saya rasa benda ni dia bukan conditional lah kan. Sebab bila jika kita bukan orang jenis touching, bukan bermakna kita tak nak langsung. Bila saya dapat 0% pun, saya faham saya memerlukan juga. Tapi tak semestinya macam setiap kali saya sedih saya peluk orang peluk. Saya tak perlu kan. Saya perlu mungkin orang bantu ringankan beban. Itu dalam act of service lah. So saya ni, so saya galakkan juga kawan-kawan buat just untuk memasuki tahun baru kan. Untuk memasuki tahun baru, untuk melihat apa kesan, mungkinlah juga kan, apa kesan pandemik pada diri kita terhadap kita punya definisi of love. Apa keperluan kasih sayang yang kita perlukan. So mungkin sesuai buat ni just untuk lihat diri. Kita tak perlu fikir orang lain lah kan. Kita tengok diri. Saya boleh tengok pada, saya dah letak dah pada bahagian komen. Klik kat situ terus buat Banyak juga soalan dia tadi. Tapi okey. Tak perlulah macam nak buat analisa, tak payah. Boleh fikir kan, boleh buat. Tapi it's good untuk reflection kan. So macam saya juga macam it's good. Macam hari Sabtu lepas kami bertiga ada moment of soul searching jugalah.
apa kita punya apa yang kita lalui semua tu kan. Jadi ada beberapa benda yang saya baru mengenali kawan-kawan saya lah, terus terang, walaupun kami dah kawan beberapa tahun kan. So saya nampak perlunya terutama wanita untuk ada masa gegel masa bersama tau, masa bersama kawan-kawan. Kita punya masa sendirian, itu tak dinafikan kita perlu ada masa sendirian, tapi masa yang sama juga kita perlu ada masa dengan kawan-kawan. So yang kita boleh dengan gegel lah dengan kawan-kawan perempuan, kalau lelaki pun dengan kawan-kawan lelaki, kita buat aktiviti So kalau katakan macam kami kebetulan memang saya nampak yang kami buat yang kawan-kawan lah kami semua definition of love tu, yang highest kami kawan-kawan memang nakkan quality of time. Jadi maksudnya kat situ saya take note, saya ambil maklum daripada keputusan tu dan melihat keputusan kawan. Maknanya quality time tu penting. Saya faham kawan-kawan semua sibuk, saya sendiri untuk ada masa bertemu, duduk, minum kopi, lepak. Saya tak ada masa untuk setiap minggu, setiap hari, tak ada. Ada seorang kawan saya tu rasanya setahun dah tak jumpa. Di Facebook selalulah, tapi untuk jumpa dia as if macam tau, as if kita continue the last conversation sedangkan dah setahun yang lalu. That feeling, that memang best lah. Saya rasa thank you pada Rohaniah dan Yang Yahya yang spend time dengan saya hari Sabtu lepas, hari Sabtu dan Jumaat memang the whole day lah. So the quality time is there. Lepas tu token of gift pun ada macam yang ni, word of affirmation pun ada Jadi masa tu kita saling encourage lah, sebab kita tahu tahun 2020 ni tahun yang kita melalui cabaran dengan cara berbeza. Orang nampak saya cakap positif semacam, tapi orang tak tahu betapa saya sebenarnya trik. Saya dah belajar satu benda sebenarnya sepanjang saya buat bisnes. Satu, kita boleh tipu. Macam saya boleh tipu diri saya. Macam contoh, kalau saya sedih, saya senyum je. Saya senyum, saya gelak, dia automatik kan mind saya fikir okay, I'm happy. Macam tu je. Kalau saya nak sedih, saya sedih lah, saya nangis je. Tapi lepas tu kalau saya nak bangkit balik kan, saya cakap. Lepas tu saya notice juga cara saya untuk recover cepat ialah saya tolong orang. Pernah ada satu kali tau saya nak kongsi ni saya tak pernah cerita dengan orang lah. Masa tu saya sedih sangat, masa tu buat bisnes lah, pening ni, banyak benda nak kena fikir semua lah, especially duit lah kan. Lepas tu mak saya kata keluar, dia kata pergi keluar daripada office kan. So saya keluar, masa tu saya nak pergi ke KLCC. Sampai dekat gate tu, gated tu kan, sekali depan saya ada satu pakcik tau, tak lepas. Dia tak tahu macam mana, dia tak reti touch ke kan, macam tu tak lepas. So saya tolong saya tu hanya 10 saat je tau. Lepas tu pakcik lepas. Tapi dia ada satu sense of lega. Saya tak tahu apalah, lega ke ataupun sebab the act of saya boleh bantu orang lain di saat saya pun tengah pening, dia actually melegakan saya. So masa tu saya realise kalau saya tengah pening kepala kan, macam fikir banyak benda, saya perlu bantu orang. Tapi bukanlah maknanya setiap hari saya perlu bantu orang, itu stres lain dah pula jadi kan. Tapi maknanya di waktu saya tengah stres disebabkan kerja, disebabkan situasi keadaan semasa, saya perlu alih pemikiran saya ke sesuatu yang lain. Dan juga salah satu ialah bantu orang. Tapi bukanlah maknanya saya mengambil komitmen. Tak. Ini bukan pasal saya mengambil komitmen, tak. Hanya bantu macam nampak orang perlukan bantuan kan, tu lega bagi saya. Tu saya notice lah. Lepas tu yang saya tipu diri tu lah, saya senyum macam word of wisdom kan, macam saya cakap, orang kata saya cakap positif, sebenarnya itu untuk diri saya sebenarnya. Untuk just macam console myself, you can do it. So macam hari tu bagus Yan punya soalan So salah satu dia kata beri skala 1 hingga 10, apa yang boleh menggambarkan pencapaian tahun ni, dan saya bagi 12. Dan kenapa saya bagi 12? Sebab saya nak bagi markah bonus kat diri saya sendiri. Good job. Bunyi macam belagak, like, tapi hakikatnya siapa nak bagi kita
who else nak motivate diri kita ataupun nak puji achievement kita melain diri kita sendiri. So I give bonus mark to myself. Sebab during pandemic ni, saat yang susah ni macam dengan ujian, dengan bagai cara untuk kita fleksibel mencari solution. Zaman musim pandemik ni kita jumpa, alhamdulillah. So give credit to yourself. You deserve it. You deserve the credit kan. So itulah. So saya rasa berbalik pada yang survey ni profiling bagi saya bagus. Bagi saya dia ada pro and con. Satu yang ada beberapa lah. Yang bagusnya kita mengenal diri. Bagus kita mengenal diri dalam proses tu lah. Kita ni kan. Tapi yang tak bagusnya saya dapat ada dua lah. Satu, dia masalah bila profiling ni, kita mula melabelkan orang. Sebab katalah macam ni kan, quality time. Kalau nak dengan Mimi mesti quality time je kalau nak lepak dengan dia. Dia tak bermaksud macam tu. Sebab faham tak, survey yang saya buat ialah survey mengenai diri saya. Setiap orang ada cara lain. Even definasi saya quality time pun berdasarkan dengan cara saya jawab soalan. Jadi part ni saya rasa kalau kita tahu sesuatu benda mengenai profiling, kita kena elak daripada melabel. Macam contoh paling senang lah yang warna otak tu. Saya actually tak apa berkenan sebab bila dengar orang tu hijau ke apa kan, saya tak tahu, tak ingat apa benda lagi warna-warna tu kan. Dia terus kata orang hijau macam ni. Tapi tak. Kebetulan pada hari tahun dia buat profiling tu, dia jadi warna hijau. Cubalah buat lagi sekali. Saya galak bukan buat, kalau nak try lah boleh buat every year. Tengok ada tak berubah. Sebab berdasarkan apa yang saya buat yang profiling yang itu, dia kata jika berlaku kejadian yang tak inilah kejadian yang tragik kan, dia mengubah cara kita berfikir dan membuat keputusan. So dia akan berubah lah semua. So that's why saya bila tentang profiling ni, saya perlu tahu latar belakang orang yang tengah buat profiling. Jadi kita tak boleh judge, tak boleh judge orang. Profiling hanya untuk macam ni lah, macam kita makan ubat kan, dia suplemen je. Kan. So itulah. Jadi saya harap, sebab kita tinggal lagi, hari ni 21, kita ada lagi berapa hari ada lagi 10 hari sebelum ke tahun baru 2021 kan. Ramai orang tak sabar nak meninggalkan tahun 2020. Tapi hello, dia dalam masa 2 minggu dia punya situasi sama je. Dia tak ada dia hanya berubah kalender. Dia berubah macam tu kan. So yelah, tapi ini cara kita berfikir, cara kita masing-masing punya cara lah. Macam tak sabar nak tunggu 1 Januari kan. Tapi ceritanya 31 Disember dengan 1 Januari yang beza kan hanya mercun tengah malam tu je. Tapi it's just macam semalam dengan esok. Tapi so, pada pendapat saya, kalau kita nak buat perubahan, terdetik je buat je. Tak perlu tunggu hari Isnin, tak perlu tunggu tahun baru, tak perlu tunggu apa lagi, tak perlu tunggu macam kadang-kadang macam orang kata kalau kita capai tu kita buat ni kan. Tak payah. Kalau teringin nak buat je kan. Cuma ni lain orang sebab diri dia sendiri tahu kelemahan diri dia. Macam katalah kita budak sekolah kan, kan kita bagi dia dia tak panggil umpan, token macam kalau dapat nombor berapa dapat hadiah ni, ataupun kalau puasa 1 hari dapat apa punya hadiah. Itu kan macam untuk pemangkin kan. Jadi sama juga saya percaya cara kita melihat, kita mencari pemangkin dalam hidup kita macam-macam lah kan. So it's okay, ini cara masing-masing untuk be happy, untuk live life to fullest kan. Jadi saya fikir kan, tapi mungkin juga sebab saya boleh cakap macam ni sebab saya dah nak menghampiri 50 tahun. Kalau katakanlah masa umur saya katalah in the 30s kan, umur 30, saya tak fikir macam ni, saya fikir lain kan. Jadi usia tu peningkatan usia membuat kita berfikir satu topik tu dalam perspektif yang lain. Pengalaman juga mengajar kan. Jadi
itulah. Saya alhamdulillah saya kawan-kawan saya orang-orang muda yang 5-6 tahun junior kan. So sangat refreshing lah dia dengan orang-orang muda. Orang muda ni saya suka satu tau. Banyak perkara. Saya suka guna perkataan satu kan. Orang muda ni dia macam ni, dia berani mencuba lah. Sebab saya ingat masa saya muda dulu pun saya berani cuba. Bila kita dah berusia ni, dia berhati-hati bila nak mencuba, nak buat satu. Sebab it comes with the risk, everything. Even kalau kita kita baca buku management saya pernah ada masa saya universiti dulu. Kan high risk, high return. Tapi at the same time, dia cakap juga, kalau bila umur kita meningkat, kita kena pilih risiko yang kita akan ambil. Bila usia kita meningkat, kita tak boleh ambil risiko yang besar. Sangat besar. Sebab bila risiko besar, kita memerlukan masa untuk bangkit balik kalau jatuh. Ataupun risiko besar ni memerlukan modal. Banyak keperluan dia. Jadi kalau orang muda, sesuai ambil risiko besar. Ataupun risiko yang macam ni senanglah risiko besar orang muda. Sebab dia ada masa untuk recovering period tu. Orang tua definisi tua terpulang saya tak tahulah bila akan rasa tua, tapi saya selalu mengingatkan diri saya dah tua supaya sedar diri. Macam tu lah. Itu je. Sebab kawan-kawan muda-muda bila kita buat keputusan tu memang kena memikirkan dari segi aku boleh tak handle risiko ni. Macam saya buat keputusan macam tu lah. Boleh tak ambil risiko ni sekarang? Adakah sekarang ni dalam 3 bulan ke sebulan ke? Saya suka eksperimen. Ini saya sebab kan quote siapa Virgin Air punya CEO tu, kan dia ada cakap, dia ada antara yang famous tu, dia kata kalau orang suruh buat apa-apa, cakap ya je. Selepas tu baru cari macam nak buat. Itu satu. Itu yang saya suka quote tu. Satu. Satu lagi CEO Virgin Air tu juga cakap, dia kata macam ni, macam kita buat sesuatu, kalau kita jatuh cepat, kita akan bangun cepat. Ni benda-benda ni maksud dia risiko lah. Risiko kalau kita buat benda tu. That's why kalau tengok saya buat kan, macam-macam saya buat kan. Sebenarnya saya eksperimen. Kalau tak berjaya, saya move forward kan. Kita buat je, kita test. Sebab kita tak tahu peluang kita kat mana tau. Itu sebab macam, tapi saya buat eksperimen, saya test everything yang saya buat kalau semua tengok tahun ni, semua yang tak ada modal sebenarnya. So saya sebenarnya mengambil risiko yang rendah, tapi saya ambil masa tu, saya cepat. Jadi saya test banyak benda yang with very minimal punya risiko. Sebab saya bajet kurang, masa pun tak sempat. So everything yang saya buat itulah. So bagus bila kita nak menuju ke tahun 2021. Amboi, tak sabar nak sebut 2021 terima kasih Richard Branson CEO Virgin Air. Bila kita nak menuju tahun 2021 ni, orang selalu kata kita muhasabah sebenarnya bila-bila pun kita boleh buat muhasabah kan. Tapi dia 1 Januari ni datang bersama-sama dengan semangat sebenarnya. Dia macam tak sabar nak buka, nak tukar diary kan, nak buat journal baru. Dia macam pakai baju macam nak raya lah kan. Kita macam excited menunggu ke hari itu, hari raya tu. Jadi sama juga ramai yang rasa macam 1 Januari kena ni. Itu yang saya mula train, melatih cara saya berfikir selepas tarikh lahir, bulan tarikh lahir saya, bulan hari lahir sama. Saya lahir bulan Julai, so sepanjang Julai saya akan celebrate. Jadi tunggulah saya, kalau setiap Julai tu insyaAllah saya akan usaha something lah saya buat Julai. Selalunya Ogos ialah masa saya untuk start fikir apa aku nak buat. So masa tu pun saya minta Tuhan bagi ilham lah, apa aku nak buat untuk tahun depan. Okay, selalunya bulan 9 jumpa benda yang saya nak buat. Dan bulan 10 paling lewat selalunya ialah saya start eksperimen.
Jadi kalau orang kata first quarter ialah 3 bulan kan. So kalau katalah bulan Januari kita start, first quarter ialah bulan 3. Saya punya first quarter, kalau saya start bulan 8 atau bulan 9, saya punya first quarter ialah bulan 12. Kalau saya start bulan 10 ialah bulan 1. So saya dah boleh start tengok sama ada benda yang saya nak buat ni berjaya ke tak 1 Januari tu. Jadi antara ni saya nak kongsi lah apa yang saya buat. Ni sebab saya tahu saya slow. So saya sedar diri saya lambat buat tindakan. Saya ada banyak kekangan. Jadi saya kena buat awal daripada orang lain. Jadi by the time of 1 Januari saya dah ada benda-benda untuk jadi saya punya testimoni ke apa kan. So antara yang saya paling ingat tahun ni ialah saya diajak oleh kawan saya lah untuk my virtual experience. Itu memang itu bulan 9 dia ajak saya. Bulan 10 saya eksperimen. Tu cerita dia sebenarnya. So birthday saya bulan Julai kan. Bulan Julai, bulan 8 saya start fikir. Saya rasa akhir bulan 8 ataupun awal bulan 9. Kawan saya ajak saya join my VXP, Malaysia Virtual Experience. Tu bawah tourism Actually bawah Malaysia Productivity Corporation lah. So bulan 10 lah saya start. So sekarang dah bulan 12 kan. Jadi saya 2 bulan tu dah start eksperimen. Jadi saya dah start fikir another thing untuk bulan 1. Jadi saya suka part tu. Macam boleh thinking ahead lah. Jadi kalau katakanlah sesuatu berlaku kan, saya at least macam mana sempat tarik break ke, sempat berfikir sekejap. Sebab saya memang lambat. Saya secara peribadi memang jenis kelemahan diri saya lah. Saya lambat nak buat keputusan sebenarnya. Tapi orang nampak macam saya buat. Tak. Sebenarnya saya lambat buat keputusan sebab saya banyak fikir. Kalau status saya tengah fikir, all that word, fikir. Banyak sangat ni fikir. Kan? Tapi fikir masa, okey boleh tak buat? Fikir duit, cukup tak duit? Fikir apa? Fikir, banyak fikir. Tapi Alhamdulillah. Jadi that's why bila saya kata saya banyak fikir, berbalik pada ujian tadi ujian, siapa yang nak buat ujian tu boleh, saya dah letak kat link 5lovelanguages.com/quizzes. Bagus sebab dia boleh reflect diri kita dari segi apa yang kita perlukan untuk ni lah, untuk rasa love, untuk rasa rasa cakna. So antaranya tu lah, dia ada 5 tadi, 5 love language So nanti saya akan share kalau saya dapat JPEG saya dah ni, tapi saya nak try drag tak boleh. So tadi apa dia, quality of life. Sekejap saya masuk balik Jadi kalau ada soalan lagi, kalau tak saya lagi 5 minit, saya nak tamatkan. So saya punya 5 tadi tu. So yang pertama, saya punya yang paling tinggi ialah quality time. Saya dapat 29 markah. Next ialah receiving gift, 26 markah. Actually bukan markah, 26%. Receiving gift ni bukan maknanya perlukan hadiah sentiasa. Kalau ikut soalan tadi, ialah hadiah yang tak sangka. Even a small token pun bagi saya sangat appreciate. Bukan selalu sekali-sekala. Kemudian kat sini ialah words of affirmation. Dengan act of service, saya dapat both 23%. Jadi dekat sini, bila yang saya lah melihat perkataan word of affirmation tu, saya memerlukan sekali-sekala orang say something nice about apa yang saya buat. Tak perlu nak cakap hebat, tahniah tu setiap kali kan, tak perlu. Bagi saya tak perlu. Saya perlu macam sekali-sekala mendengar orang kata I did well. Sebab kadang-kadang kita tak tahu adakah kita on the right track. Kita rasa kita on the right track, tapi bila kita dengar affirm, orang lain affirmkan apa yang kita rasa, dia rasa okey, betul lah macam tu lah. Okay. So act of services ni yang kalau ikut soalan tadi yang dia tanya tu, ialah kalau katakanlah saya tengah sibuk, ada orang macam tanpa disuruh dia ambil je beban satu tu, dia kata biar saya buat lah. Tu macam leganya, sayang you macam tu lah kan, leganya. So kalau dekat sini saya dapat 0% untuk physical touch.
Macam sebab apa yang berlaku masa soalan ni yang dia tanya tu, dia bagi 2 tau soalan, kita kena pilih salah satu. Yalah, antara hak dekat public dengan terima gift daripada kawan, saya prefer dapat gift daripada terima hak. Dia macam tu bagi saya secara peribadi lah. Jadi that's why saya rasa saya dapat markah kosong. Maknanya nampak macam saya tak pilih fizikal tu lah. Tapi bukan bermakna no touching. Boleh je pegang lah kan, sesama perempuan okey sekali-sekala kan, tapi bukan selalu lah. Okay. So saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mengikuti daripada pukul 10.10 dan sekarang pukul 11.10 jadi dah macam hampir sejam. Jadi jika ada sebarang komen boleh letak. Lepas tu jika kawan-kawan nak memahami diri sendiri juga dari segi apa yang kita perlukan sebenarnya dari segi love, itulah apa yang kita, so ada 5 love languages, boleh lihat pada link saya ada berikan, iaitu dia punya link dia tu, apa tadi saya cakap tadi love languages. Apa tadi ni? Ni 5 love language 5lovelanguages.com/quizzes lepas tu kat sini pun betul, saya setuju. Ada satu kawan dia tulis komen kat ni, dia kata memang boleh rasa lain reaction diri kita dalam circle berbeza. Saya setuju part ni sebab itu sebab bila profiling tu saya macam part tu lah, kadang-kadang profiling tu dia sangat rigid dia punya jawapan dia, sedangkan kita human of open system, kita menerima apa saja yang kita lalui, tapi kita mula saring. So antara saringan ni macam kita rasa comfortable tak comfortable ni dalam circle yang berbeza lah. Betul-betul saya setuju buat tu. Saya masuk grup macam ni kita rasa lain. Ada yang kadang perasan tak, kalau kita masuk satu grup kan, kita rasa macam kita terus nak kena duduk tegak. Dia macam dia macam sangat rasa formal gitu kan. Tapi ada satu grup tu kita rasa kita boleh lepak-lepak baring-baring gitu kan. So kita memang even body pun react differently dengan orang berbeza. Dulu janji nak tutup dan nak habis kan. Saya nak cerita je. Dulu cara saya cakap pun kan berbeza tau. Bila saya cakap dengan perempuan dengan cakap dengan lelaki. Masa ni saya paling ingat ada kawan dekat US tegur saya. Mimi, kenapa you cakap macam ni dengan perempuan, you cakap ni dengan lelaki. Dengan lelaki saya sangat formal, no gelak-gelak. Masa tu tapi sekarang saya dah boleh dah. Dia alhamdulillah, mungkin sebab usia juga dan juga confident. So saya ada beritahu kat kawan saya dekat Ian, saya kata masa saya masuk umur 40 tau, mungkin itulah orang kata life start at 40. Even hadis pun ada kata pasal perubahan usia 40 tu. Memang masa saya sampai usia 40 tu kan, dia ada satu rasa lega. Saya tak tahu apa benda lah, what happened to my hormone ke apabila sampai masuk umur 40. Saya sampai beberapa kali saya macam cakap pada diri, kenapa aku tak rasa macam ni masa umur aku 17 tahun. 17 tahun sangat confusing years for me, belasan tahun lah. Tapi masa 40 kan dia rasa lega. Tak tahulah, dia rasa macam tak perlu nak, mungkin antaranya tak perlu nak fikir apa orang cakap. So makin saya berumur ni dah nak masuk 50 ni, saya dah boleh beritahu kat hati lah which part yang you sebenarnya macam tak perlu nak sentak-sentak. Macam saya dah boleh rationalizekan lah. Macam dulu macam terasa juga orang see something kan. So later sekarang saya dah boleh console myself. Saya dah boleh pujuk diri. Saya kata orang tu sebab dia tak kenal je, So saya kata no. Orang tu tak kenal, that's why dia cakap macam tu. Kalau dia kenal dia tak cakap macam tu kan. So macam sekarang pun I give the benefit of doubt pada orang yang saya kenal. Kadang-kadang dia punya physically nampak sangat brutal, tapi bila dah sembang dengan dia kan, tiba-tiba nyanyi dandut kan. Mana macam cerita tu lah, cerita apa yang Awi menangis-nangis baca novel cinta dalam tandas tu. Cerita apa tu saya tak ingat lah, tapi memang kelakar lah kan, nampak macam mad rock gangster gitu kan. Macam tu lah. So kadang-kadang memang saya makin menerima bahawa orang tu berbeza.
Jadi saya menerima orang seadanya. Bukan bermakna saya panggil apa kalau macam maknanya bukanlah bila saya kata saya menerima orang seadanya, saya menerima less macam mana, accept the less. Bila orang kata menerima seadanya, tak, saya just menerima orang itu seadanya dan saya tak judge orang tu, dia kan. So sebab yang saya harus fikir ialah diri saya. Ni saya hanya faham apa yang berlaku pada diri saya ni lepas saya dah meningkat usia. Itu yang saya kata kenapa lah masa umur saya 17 tahun tu saya tak rasa macam ni kan. So tapi tak apa. I'm always 17 in my mind. So tapi cuma itulah, bila dah meningkat usia, saya selalu beritahu kat diri, okay, you dah almost 50. Sebab tak nak dilihat sebagai kekanak-anakan. Wajah tak apa, kekanak-anakan, tapi perangai ni dia ada konotasi lain lah bila kita kata kekanak-anakan, perangai kekanak-anakan kan. So siapa ni Haga? Ya. So okay, nanti I jumpa you, I hug you So kadang-kadang macam ni lah kita dapat tahu something new pada kawan. Jadi macam itu menarik bagi saya. Tahun ni pun saya berjumpa dengan beberapa kawan yang sangat menarik quality dan tak sangka internet problem, dan tak sangka kawan-kawan yang kawan-kawan tu ngam So macam memang interesting lah. Saya rasa tahun ni interesting sebab kawan-kawan yang selama ni saya ingatkan dia itulah certain way, tapi bila dah start getting to know kan, rupanya dia ada something that membuatkan kalau inilah cinta, dia makin rasa cinta lah gitu kan. Jadi kepada siapa yang dah ikut, dah berapa kali saya sebut ni kan, so tadi ni dah hampir 1 jam 10 minit dah jadi kepada sesiapa yang dah ikuti daripada awal tadi, terima kasih saya ucapkan pada mereka yang sedang menonton sekarang Jadi insyaAllah jika ada sebarang komen, boleh sambung tulis kat komen. Selepas ini ialah FB Live. Selepas ini saya akan kongsi di profil untuk watch party. Wah, kita party kat sana pula. Jadi boleh, kalau lepas ni saya rasa bagi saya dalam setengah jam lagi kita ke sana pula. So kalau ada soalan tambahan ke, saya akan jawab secara bertulis video yang ini kemudian kalau jika ada cadangan topik untuk saya buat FB Live yang akan datang, sila letak komen topik yang apa yang boleh. Macam esok saya tak tahu lagi apa nak sembangkan buku saya dah cerita Bujang Okey dah, Set Jenin dah, Rakyat Setara Lawan Gawat dah, Naif dah. So boleh bagi topik kat saya, kita sembang sama-sama. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada semua yang menonton, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi esok jika saya berkelimpangan So terima kasih semua. Assalamualaikum.